Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala. Hari ini kita live sekali lagi bersama channel Madu Seribu Kasih. Apa khabar semua tuan-tuan? Sebelum tu saya nak tanya energi dulu. Energi tuan-tuan dan puan-puan, terutama antaranya adalah orang Johor, orang Kota Tinggi. Apa khabar orang Kota Tinggi? Diharapkan anda semua ceria walaupun lockdown, tapi mempunyai tenaga yang luar biasa. Apa khabar orang Melaka lah? Kita nak tanya orang Melaka, ada tak orang Melaka kat sini? So kalau kata ada orang Melaka kat sini, darah hang tuah, tengok cerita darah hang tuah hebat-hebat Melaka kan. So energi kamu memang awesome semua kan. Okey, apa khabar kain orang Kelantan, orang Perlis, orang Selangor, orang Murid ada tak? Orang Murid, orang Bukit Canggang, tempat nenek saya tu. Okey, semoga anda berada dalam rahmat Allah Ta'ala. Semua, saya doakan tuan-tuan semua baik berada di Sabah, Sarawak, berada di Perlis hingga ke Johor, semoga berada dalam rahmat Allah Ta'ala. Okey, saya perkenalkan diri saya. Saya Azmi bin Abdul Hashim. Keperluan saya adalah membantu ibu bapa yang sayangkan anak-anak dia, yang sayangkan ibu mereka, yang di kampung sayangkan dia, dengan cara kaedah pemakanan madu kelulut asli, madu kelulut asli dengan kaedah yang betul agar kesihatan mereka, kesihatan orang yang disayangi berada dalam keadaan sihat dan segar sepanjang hari. Okey, hari ini kita nak berkongsi, ada beberapa segmen lah kita nak berkongsi. Sebelum tu saya ingin sebelum kita pergi jauh, kita Al-Fatihah dulu. Kita sedang hadiahkan Al-Fatihah kepada Junjungan Besar Nabi Muhammad SAW, kepada guru-guru kita, kepada ibu bapa kita, dan kepada kaum muslimin dan muslimat. Bagi orang yang bukan Islam, digalak juga kamu berdoa dengan cara-cara sendiri. Mudah-mudahan doa kita ni membawa kebaikan kepada mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima, Allah Ta'ala kasih mereka, Allah Ta'ala redha mereka. Al-Fatihah. Alhamdulillah tuan-tuan. Okey, hari ni apa yang saya nak kongsikan, saya akan ulangkan selalu apakah kelebihan madu kelulut. Madu kelulut asli ni, kelebihan dia, antara kelebihan-kelebihan yang ada pada madu kelulut asli ni, antaranya dia ada antioksidan. Antioksidan ni sangat baik untuk kita lah. Okey, antioksidan, dia ada anti-inflammatory ataupun dipanggilkan anti radang. Okey, macam baru-baru ni saya pernah kena luka disebabkan benda tajam. So saya amalkan penggunaan madu sebagai anti radang lah. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan kongsikan kesan daripada kena luka tu sampai dia baik. InsyaAllah dari video lain, segmen atau dari video yang lain kita kongsikan. Kedua, dia juga sebagai pelindung jantung. Pelindung jantung, antara kelebihan dia ini diakui oleh doktor dalam ini antara benda yang telah diakui oleh doktor-doktor on call dalam kajian diorang, dalam klinikal diorang, dalam di Maldi. Itu antara kajian-kajian yang mereka dapati. Dan antaranya adalah anti-diabetes. Anti-diabetes ni dia menurunkan kadar darah dalam badan kita, menurunkan kadar darah, kandungan gula dalam darah kita. So itu pun kita dah kongsikan dalam video kita yang lepas-lepas, di mana makcik tu ada seorang makcik tu dia kena kencing manis kan, dia kena kencing manis. So kita bagi dia amal madu, cara kaedah pemakanan madu yang betul. Alhamdulillah, kalau tengok kita ada beberapa video sebenarnya sangat ngeri dia punya luka yang dihadapinya. So alhamdulillah, dia bertambah baik. Daging dah mula berisi, dia dah boleh berjalan, dan dia dah boleh menjalankan kerja harian dia seperti biasa. Okey, dia juga memiliki ciri-ciri antibiotik, dan dia juga anti mutasi. Antara lain dia juga merupakan anti kanser,
Dan untuk makluman tuan, kita juga madu kelulut kita juga, madu kelulut madu Seribu Kasih juga ada testimoni beberapa orang yang telah kita kongsikan dalam video-video sebelum ni, di mana bagi orang yang menghadapi penyakit hepatitis B hepatitis B. So alhamdulillah mereka kita ajar dengan cara kaedah yang betul, dengan cara pemakanan yang betul, dia punya cycle of life ni kita betulkan balik semua dia kan. Alhamdulillah keadaannya bertambah baik dan dah boleh menjalankan aktiviti dia seperti biasa. Okey, hari ni saya nak berkongsikan pengalaman saya, bagaimana saya pun ada masalah yang sebenarnya masalah kesihatan. Seperti sebelum ni saya pernah ceritakan, antara banyaklah masalah-masalah kesihatan yang kita tanpa pandang, kita tak jaga, kita rasa kita dah sihat kan. Antara yang saya menghadapi, kalau kat sini saya sikit nak kongsi, pada 2016 tuan-tuan. Kalau 2016 saya telah dimasukkan ke hospital TPJ. Saya mengalami masalah back pain yang orang kata agak kritikal jugalah, sangat memang sakit lah back pain. Nak berjalan pun terbungkuk-bungkuk kan. Dia nak tahu orang kalau ada back pain ni, antara satu dia rasa tidak selesa bila dia berdiri, antaranya dia duduk tak selesa. Dia duduk dia sekejap pusing kanan dia, pasal apa? Kedudukan struktur tulang belakang dia tu tak cantik kan, dia tersepit, saraf dia tersepit, jadi dia akan duduk rasa tak selesa. Kedua, bila dia berdiri dia tak tahan lama. Dia berdiri dia tak tahan lama dan dia cepat berpeluh. Dia berpeluh kan, bukan disebabkan sakit jantung kan, pasal dia berpeluh, pasal dia menahan, pasal saraf yang tersepit tu menyebabkan dia rasa tidak selesa. Okey, so apa yang saya ambil, apa yang saya lakukan untuk menghadapi semua tu pertama sekali, saya baiki kesihatan saya dulu. Saya baiki cycle of life saya tu, saya baiki dulu. Apa dia cycle of life tu? So saya pertama sekali saya amalkan madu Seribu Kasih. Saya amalkan madu Seribu Kasih dengan cara kaedah yang betul. Saya amalkan, dan antara dan tidak lagi juga, saya juga ada buat satu orang kata senaman-senaman yang sesuai untuk bagi orang yang ada masalah back pain, yang ada masalah back pain. InsyaAllah yang itu kita akan kongsikan video khas untuk macam mana kita nak buat senaman yang sesuai dengan back pain. Kat sini saya bukan nak jadi doktor lah, tapi semua kita nak bagi tahu ini adalah salah satu scan yang dibuat, X-ray yang dibuat kepada tulang belakang saya lah. So saya bukan nak ulas masalah penyakit ni. So bila kita tengok sakit, bagi orang awam macam kita ni, kita kena cari jalan ikhtiar lah, macam mana kita nak baiki masalah yang kita hadapi. Cuma saya nak beritahu, sebelum benda yang saya alami ni, saya atasi ni dengan berbagai-bagai cara lah. Okey, antaranya saya dah cerita tadi, kita amalkan makan madu. Salah satu, kita betulkan madu ni, salah satu dia akan pulihkan balik sel-sel kita yang rosak tu, dia akan pulih balik. Segala saraf-saraf kita dengan kalau kita betulkan balik kita dengan saraf, dia akan betul, dia akan pulih. Secara tak tu dia sedikit demi sedikit dia akan pulih. Benda ni akan melalui proses. Benda ni akan melalui proses, dan dia tidak akan baik dalam sekelip mata. Tuan-tuan benda pertama berkaitan dengan apa penyakit, dia tidak akan datang baik dan sihat dalam sekelip mata. Okey, itu yang saya nak kongsikan. So jadi bagi mereka yang sayangkan orang, lagi satu masalah orang yang ada back pain ni, dia nak bangun pagi tu macam dia mengambil masa yang agak lama. Dia ambil masa yang lama pasal keadaan diri tu bukan masalah tak cukup tidur, tapi dia ada masalah dari segi pergerakan. Pergerakan tu kalau kita tengok agak terbatas lah. Bila orang ada back pain ni, dia agak terbatas. Okay. So apa yang saya amalkan, pada peringkat awal tu, saya amalkan, saya betulkan balik cara pemakanan madu, dan beberapa senaman sebagaimana yang insya-Allah saya akan kongsikan pada masa yang akan datang lah.
Okey, lagi satu saya nak bagi tahu apa untuk pengetahuan tuan-tuan semua, madu keluluk ni, dia ni diiktiraf sebagai superfood. Superfood ni antara kalau kita kenal kalau superfood, makanan-makanan yang tergeri dalam kategori superfood ni, contohnya blueberry kan, itu antara makanan-makanan kategori dalam superfood. So di Malaysia Allah Ta'ala beri kita satu keistimewaan, madu keluluk adalah superfood. Ingat dalam minda kita, madu keluluk adalah superfood, sangat-sangat sesuai dalam penawar dalam penawar dalam antara penyakit yang dikatakan boleh jadi penawar dalam diri kita. Okey, untuk maklumat, madu keluluk ni seperti mana yang Allah Ta'ala janjikan, yang diberitahu oleh Rasulullah juga, dia adalah sebagai penawar. Dia bukan sahaja orang kata dia sebagai repair, tapi kalau kena dengan cara kaedah dia akan memulihkan penyakit-penyakit ataupun ada kesakitan-kesakitan yang sesuai dengan penggunaan madu keluluk. Okey, seterusnya sikit lagi saya nak beritahu, madu keluluk nak dibanding madu keluluk ni boleh dimakan oleh apa kategori usia, baik kanak-kanak, baik orang tua, baik orang dewasa. Pasal saya kata macam tu, dia sesuai pasal dia bila kita makan madu keluluk ni dibanding dengan madu yang biasa, madu keluluk ni dia tak panas, dia mengawal temperature badan kita. So badan kita tidak terlalu panas dan tak terlalu sejuk. Jadi kalau kita rasa dalam kehidupan harian kita ni, kita akan rasa dia selesa lah. Kita akan rasa selesa. Cara pemakanan kaedah dia untuk kisah simple je tuan, yang saya nak kongsikan sini. Selain daripada itu, dalam video-video sebelum ni pun kita ada ni. Simple saja. Ambil satu sudut kecil, satu sudut saja. 1 jam sebelum tidur, setengah jam sebelum makan. Tuan-tuan amalkan. Bagi mereka yang ada ibu bapa di kampung, seperti mana yang saya selalu sarankan, bagi anak-anak yang mereka yang rasa kurang cergas, yang minda mereka yang belum dapat tahap-tahap tertentu, amalkan supaya minda mereka akan jadi lebih baik, supaya kesihatan ibu bapa kita, supaya dia nak bangun pagi, dia nak buat solat tahajud ke solat sunat ke semua, dia mudah ringan badan dia. Okey tuan-tuan, itu saja yang saya nak kongsikan untuk tentang kelebihan mengamalkan madu keluluk. Okey, saya nak maksud satu lagi segmen lagi satu ni, yang sebelum ni saya telah masukkan yang tajuk dia, segmen dia api dalam kacau, air dalam busi, api dalam kacau, potek topi tengah menyalum. Itu dalam bahasa Inggeris 9 dia lah. Saya ulang balik semula, air dalam busi, api dalam kacau, potek topi tengah menyalum. Itu segmen dia. Segmen ni yang saya nak tunjukkan adalah satu segmen teknologi yang saya nak kongsikan. Selain daripada kepakaran saya berkenaan dengan madu keluluk, saya juga ada kemahiran ya tuan-tuan. Saya juga ada kompetensi dalam bidang elektrikal, baik pendawaian ataupun dalam penjaga jentera ataupun orang panggil chargeman lah, dengan wireman. Saya ada kedua-dua kompeten tersebut. Saya ada kompeten tersebut. Okey, hari ini sebelum ni saya ada kongsikan bagaimana kita nak buat extension wire ataupun kita panggil kabel penyantun yang kita selalu gunakan di rumah untuk kegunaan harian. Okey, kalau tuan-tuan pastikan sebelum ni saya ada kongsikan video bagaimana kita nak pasang plug top dengan soket outlet yang sebelum ni saya dah kongsikan. Itu bagi 3 unit. Jadi ada permintaan kawan-kawan, dia minta kalau boleh terangkan yang satu lah, sebab yang 3 tu macam susah
tak dapat. So saya akan terangkan bagaimana kita nak pasang buat extension wire bagi satu unit. Okey, sebelum tu apa yang saya nak beritahu, tuan-tuan tak perlu alat yang banyak tuan-tuan tak perlu alat yang banyak untuk membuat satu extension wire. Tuan-tuan perlu ada alat test pen satu. Alat test pen ni alat penguji alat menguji ada bekalan tak atau tidak ada bekalan setelah kita buat sesuatu pemasangan. Satu test pen, satu cutter. Okey, cutter tak usahlah kalau kita tak ada cutter, gunting pun boleh. Okey, satu lagi kita ada perlu screwdriver yang multi purpose. Kita perlu ada screwdriver yang multi purpose, di mana kalau kita tengok screwdriver yang multi purpose ni, kita ada jenis plate. Okey, kita tengok kita ada jenis plate kat sini. Okey, tuan-tuan kalau tengok sini kita ada jumpa jenis plate. Kita ada jenis jenis bunga ataupun jenis plus. Okey, kita ambil yang mudah. Ini jenis-jenis screwdriver yang mudah dikendalikan. Okey. Sebelum tersebut, sebelum saya pasang extension wire yang untuk saya kongsikan pada tuan-tuan. Okey, kalau dapat difokuskan sikit Okey, kaedah dia pertama, kita hendaklah memotong wire untuk dipasang pada plug top tuan-tuan Ini plug top, kita panggil plug top, tripping plug. Plug top ni kita nampak ni, ini jenis plug top. Okey, 3 tripping plug. So sebelum kita nak beli kita pastikan kita nak beli plug top ni. Pertama sekali mestilah dia mempunyai ciri-ciri keselamatan lah. Pertama dia ada chop siri. Kita nak beli jangan main berasa hai beli, jangan. So benda ni, lepas tu dia ada rated M dia 13M, dan ciri-ciri antara cirinya dia mudah kita tarik keluar apabila kita masukkan ke dalam switch socket outlet ni. Ada setengah-setengah plug top dia tidak ada pemegang dia tak pemegang untuk memudahkan kita keluar dan masuk. Kita tarik dia keluar. Jadi kalau boleh kita elakkan daripada ambil plug-plug macam tu, kita cari plug-plug yang ada macam bibir dia sedikit ni, memudahkan kita tarik. Dan plug yang kita ambil tu selalunya kita cari yang kualiti dia plastik material tu agak tebal, dan kita boleh rasa dia punya berat dia. Pasal berat dia tu memain peranan juga lah kan. Jadi ini antara plug yang kita pasang. Kedua, kita nak cari switch socket outlet yang kita nak beli. Okey, bila kita nak pasang switch socket outlet yang kita nak beli ni, kotak ni kita kena pastikan switch socket outlet ni pastikan dia sesuai dengan kotak yang kita nak beli ni. Jangan jangan beli undersize yang boleh menyebabkan pemasangan tu tak cantik atau apa semua. So kita kena, ataupun dia akan jadi tenggelam, susah nak pasang. Jadi kita kena pastikan kotak yang kita beli dengan switch socket outlet ni adalah sesuai, matching dengan kegunaan yang kita nak pasang. Okey, itu saja bahan dia. Okey, kita campur buang masa. Setelah kita posong, saya nak terangkan sikit. Pada kabel ni, kalau tengok ada kebiasaannya kabel ni ada 3 warna Ringkas saya nak katakan, yang coklat ni adalah untuk L ataupun dipanggil live. Yang hijau untuk adik atau digunakan dalam kalau kita tengok dalam singkatan kat sini tulis E. Yang biru ni adalah neutral. Ingat tuan-tuan yang coklat biasa ni gunakan untuk live, yang hijau ni untuk adik pembumian, yang biru ni untuk neutral atau untuk neutral. So kalau kita tengok dekat plug ni, kalau tuan-tuan kita tengok dekat plug ni, dia akan ada tunjuk. Dia akan tunjuk L. Selalunya L kita akan nampak ada fuse. Kita nampak ada fuse. Kita nampak ni E. E adalah untuk earning. Yang ini adalah untuk neutral. Okey, simple saja. Bila kita dah siap buang semua, kita pastikan pembuangan kita semua kemas. Untuk memudahkan kita masukkan plug, kita boleh keluarkan fuse ni. Jangan ada setengah-setengah kita nak cocok-cocok susah kan. So tak perlu susah-susah, kita cabut aja fuse ni. Kita masuk aja ke dalam terminal
live tadi ni kita masukkan. Okey. Kita kemas. Okey. Siap tuan Okey. Siap kita pasang fuse ni kan. Okey, fuse ni kita letak bawah dulu. Okey, kita masukkan pula yang untuk earding ni. Okey, untuk earding ni pun kita boleh keluarkan dia. Tak ada masalah. Tuan-tuan longgarkan semua skru yang ada kat sini. Okey. Lepas tu ambil dia ni, kita kemaskan dia punya, kita pintalkan, kemaskan. Just kita masukkan saja. Kalau tengok kat sini kita masukkan saja. Lepas tu kita ikatkan dia. Ikatkan dia Okey, begitu juga dengan ni, dengan terminal untuk neutral. Okey pun sama juga. Kita masukkan, kita longgarkan apa tu termination yang ada kat sini. Okey, kita longgarkan, kemaskan kita punya kabel yang kita dah buat isolation tadi tu. Kita masukkan dia. Okey. Okey, siap tu. Kita letakkan, kita hold. Okey, siap tuan-tuan So, bila kita dah siap tu, kita just susun sahaja elok-elok. Susunkan wire ni elok-elok. Dalam ni susunkan dia elok-elok. Okey. Okey, kita masukkan balik fuse kita sini. Fokus sikit. Fokus. Okey. Nampak tak tuan? So, kalau kita tengok kat sini, kita dah selesaikan. Kita dah pasang plug ni, dah kemas macam ni. Okey, bolehlah kita tutupkan balik. Kita tutupkan semula plug yang kita dah pasang tadi lah. Okey. Sebelum tu kalau kita nak pasang, kita pastikan kekemasan tu jangan kabel yang kita dah buat isolation ni terlebih daripada plug top tu Okey. So kita pasang. Okay, kalau kita tengok, kita kemas macam ni, tak terkeluar So kita just ketatkan semula. Okey, siap tripping plug yang kita nak pasang. So apa yang kita nak buat sekarang lagi ni? So kita nak buat yang seterusnya adalah kita nak pasang switch socket outlet ni. Ini kotak yang kita beli tadi ni. Okey, kotak yang kita beli ni, kita nak masukkan kabel dalam ni Kita dah siap potong, kita nak masukkan dengan plug top ni, kita nak masukkan kabel yang kita nak pasang ni lah. Okey. Tuan-tuan tak payah pening-pening kepala. Kalau kita tengok dekat belakang ni, kita just buat lubang sedikit aja untuk laluan kabel kita tu. Untuk laluan kabel just kita buang sedikit aja. Okey. So kita masukkan aja wire ni. Okey, tuan-tuan, kita masukkan. Okey, bila kita dah masukkan ni, okey, dia boleh sama ada kita nak simpul pun boleh. Okey, kita nak simpulkan dia supaya dia tak mudah keluar, ataupun just kita selit kat sini, kita selit dekat sini, kena lengkung kat sini, kita lengkungkan dia, kita selitkan kat sini. Okey, supaya apa? Supaya bila tarik wire tu, dia tidak akan terlucut. Nampak tak? Dia tak akan terlucut. Okey. Sama juga macam tadi, saya dah beritahu tuan-tuan, sama juga macam tadi. Okey, wire untuk biru adalah neutral, wire coklat adalah live, wire hijau adalah untuk earding. Okey, di soket outlet ini, saya nak tunjukkan tuan-tuan di soket outlet ini, dia kalau kita tengok dekat sini dia ada 3 termination. Kalau kita tengok dia ada tulis L. Kalau tuan-tuan perasan ni, okey, yang boleh fokus sikit. Kalau sini kita nampak huruf L, nampak tak? Kita nampak sini ada huruf L. Okey, huruf L. Okey. Yang ini ada huruf N. Okey, yang ini ada huruf L, ini huruf L. Okey. Yang ini ada huruf N. Okey, yang lagi satu ni ada lambang pembumian. Kadang-kadang dia tulis lambang bumi yang macam dari 3 baris kan. Yang ni lambang pembumian ataupun dia tulis E. Okey. Simple saja. Masukkan ikut apa yang arah gambar
gambar nombor marking atau tanda yang telah kita buat tadi lah. Okey. Okey. Okey, sekarang ni kita masukkan wayar bumi dulu Kita masukkan wayar bumi dulu. Okey. Kita perasan, kita dah buka ni tuan-tuan. Kita masukkan wayar pembumian dekat sini. Okey, kita masukkan, pastikan dia masuk dengan betul, tahan sedikit, lepas tu kita ketatkan. Okey. Nak tahu dia cukup ketat tak cukup ketat, bila kita dah ketatkan dia dengan skru dia tadi, dia susah nak cabut lah. Okey, seterusnya kita akan masukkan dia pada N N ialah wayar biru. Wayar biru ni N, kat sini pun ada tulis N. So kita buka aja dia punya skru, kita longgarkan. Okey, kita longgarkan, just kita masukkan. Kita dah kemas, kita masukkan. Okey. Okey. Okey, siap tuan-tuan Siap? Okey, seterusnya wire live. Ni live dia lah, warna coklat ni. Kalau kita tengok nak tahu betul tak betul wire live dia, kat sini dia ada tulis L. Kan? Okey, just kita masukkan saja wire yang kita dah buat installation tadi, masukkan aja. So kita ketatkan. Okey, siap. So kita double check tak ada wire yang mudah tercabut. So apa yang perlu kita buat, kita pasang balik wire yang kita dah nak kita kemaskan balik dia punya connection dia tadi lah. Okey. Kita pasangkan balik dia punya cover dia. Kalau yang bagi tak biasa tu perlahan-lahan tak apa. Dia memang makan masa sikit. Bagi mereka yang biasa kat skru ni tak ada masalah lah kan. Okey. Kita letakkan balik. Okey, siap. Okey, untuk makluman, bila kita ketatkan kita ikat skru pada switch soket outlet tu, pastikan jangan over tighten atau jangan terlalu ketat. Pasal bila kita buat terlalu ketat, apa akan jadi kepada soket outlet kita ni, dia punya pemegang dia mudah pecah tuan-tuan mudah pecah. So siap benda ni. So just kita pasang balik dia punya cover dia. Okey. Pasang cover dia. Okey, siap. So, kita dah siap satu extension wire yang kita dah boleh gunakan untuk kita ni. Okey, untuk kita tahu, untuk kita pastikan benda ni betul tak betul benda ni kita pasang benda ni betul, maknanya mengikut yang sebenarnya. Okey, kalau tuan-tuan tengok dekat sini, okey, dekat sini ada belah kanan kat belah kanan ini ada ada switch. Belah kanan ni adalah live dia. So kita boleh check supply kat sini. Okey, tuan-tuan tengok kita boleh check supply kat sini. Bila kita tekan, tuan-tuan akan ada nampak indikator menyala kat sini kan. Maknanya pemasangan kita tu dah tepat lah, maknanya dah betul. So kita dah boleh gunakan balik semula. Okey. So sikit perkongsian hari ini tentang macam mana kita nak buat extension wire yang mudah. Kita boleh dapatkan extension wire, cuma dapatkan beli plug top, belikan switch socket outlet dan belikan kabel kabel yang sesuai, flexible kabel. Kalau bagi mereka yang nak beli flexible kabel, pastikan kabel saiz 70 saiz 70 lah, senang cerita. Kalau nak tanya dekat kedai tu 3 core saiz 70 flexible kabel, dia tahu. Jadi saiz dia agak besar sikit, sesuai kalau kita nak pakai untuk penggunaan kat luar lah kan.
suara. Dia cakap dengan Pak Wadid. Okey, sebelum tu saya nak sikit lagi nak perkongsian bagaimana kita nak alat test pen ni. Alat test pen ni merupakan alat untuk menguji ada voltan atau tidak ada voltan pada setiap kelengkapan elektrik yang kita nak buat, kita nak pasang. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan semua, okey, alat test pen, tak kira lah apa jenis test pen apa pun yang kita nak pakai, alat ini hanya boleh mengukur antaranya dia boleh, kalau kita tuan-tuan tengok kat sini dia ada indikator tuan-tuan. Dia ada tunjukkan berapa dia punya rated dia. Okey, kat sini macam test pen yang saya pakai ni, dia boleh AC/DC. Test pen yang saya boleh pakai ni test pen AC, dia boleh baca voltan yang kita nak test tu antara 12 volt hingga 250 volt. Dia boleh baca. Ada tengah-tengah test pen dia boleh 50 volt hingga 100 volt. Ringkasnya saya nak beritahu, test pen yang kita guna ni adalah untuk menguji voltan rendah saja. Maknanya voltan-voltan yang di rumah. Okey, saya nak sikit perkongsian lah pengalaman saya semasa saya bekerja dulu, buat kerja-kerja pada substation. Jadi kita bila banyak yang kita tengok, saya nak menasihatkan lah adik-adik yang belajar tentang electrical, yang belajar di universiti atau di politeknik ni, pastikan anda tahu alat test pen yang anda guna ni adalah alat pengukur voltan rendah sahaja. Saya nak beritahu, saya nak ingatkan bagi adik-adik yang belajar di universiti, di politeknik atau mana-mana pusat kemahiran, kamu kena ingat alat test pen, saya ulangi sekali, alat test pen ni hanya boleh diguna untuk voltan rendah saja, iaitu 250 volt atau 500 volt ke bawah saja. Jadi dia tak boleh guna pada voltan tinggi. So jangan bila adik-adik besok dah belajar, ada test pen, apa saja nak test dengan test pen, tolong jangan amalkan benda tu. Benda tu sangat bahaya. Pasal ada setengah-setengah voltan, kalau pergi voltan tinggi, kita tak boleh pakai test pen untuk uji. Kita kena ada alat lain. So basic tentang mengetahui equipment yang kita nak pakai itu penting. Penting pasal itu penentu awal keselamatan yang akan kita laksanakan. Okey, situ saja kita segmen kita. Bagaimana kita nak buat extension wire. So kita dah buat satu extension wire lengkap. Kita bagi kepada kita punya mate kita supaya dia tak bising kan. Kalau extension wire rosak ni selalu dia bising kan. Dah bertahun-tahun tak buat kan. So kita dah buat, kita hadiahkan kat isteri kita kan. Kita bungkus elok-elok, cantik-cantik, taruh dalam kotak. Okey, ini hadiah hari jadi dia. Dia suka punya bila hadiah jadi kan. Jadi extension wire. Untungnya kat kita juga pasal extension wire ni akan kita gunakan untuk kita. Okey, itu saja perkongsian saya hari ini. Harap dia dapat membantu tuan-tuan dalam sikit penyelesaian dalam segmen air dalam bosi, api dalam kacau, kopi dengan menyala. Jangan lupa amalkan madu seribu kasih dengan cara kaedah pemakanan yang betul. Okey, sebelum kita habiskan rancangan dengan segmen ni, okey, jangan lupa kita sama-sama baca tasbih kifarah dan surah Wal-Asr. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada wabak COVID ni kan. Allah Ta'ala lindungkan kita daripada wabak COVID ni. Jangan lupa jaga penjarakan sosial. Okey, jaga jangan pergi tempat-tempat yang crowded. Jangan jadi penyumbang kepada COVID. Jangan ada setengah-setengah. Saya tengok ada baru ni orang kena COVID, dia dah kena COVID, dia pergi langgar je, pergi tempat orang yang tak ada COVID, dengan alas dia pergi kata biar orang lain pun rasa macam mana kena COVID. So jangan buat macam tu tuan-tuan. Kita harap jangan buat macam tu. Pasal kita kena jaga diri kita. Pasal kita jaga diri kita selamat, orang lain pun akan turut selamat. Okey, sama-sama kita baca tasbih kifarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Okey, alhamdulillah tuan-tuan. Jumpa lagi. Jangan lupa dapatkan madu ori madu kita. Madu seribu kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.